Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh kepimpinan masjid, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seperti mana yang telah disebut oleh Ibnu Majah di dalam kitab hadisnya, pada hadis yang ke-768 menyebut akan kisah yang berlaku yang telah dinyatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari telah bersabda kepada kami, hal adullukum ala ma yukaffirullahu bihil khataya wa yazidullahu bihil hasanat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i indal makarih wa kathratul khutaya ilal masajid wa tanzirus salah ba'da salah, atau kama qala fil hadith
sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, satu hari Nabi bersama dengan kami. Hadis riwayat Ibnu Majah di dalam sunannya. Nabi beritahu kami, hal adullukum, mahukah aku tunjukkan kepadamu, aku beritahu kamu, ma yukaffirullahu bihil khataya, amalan yang kalau kamu buat, yukaffirullahu bihil khataya, nanti Allah hapuskan salah silap kamu, Allah hapuskan dosa-dosamu, wa yazidullahu bihil hasanat, dan nanti Allah akan tambah untukmu kebaikan. Yukaffirullahu bihil khataya, Allah ampun habis, Allah padam akan salah silap kita. Kemudian Nabi sebut wa yazidu bihi, Allah tambah pula daripada hasanat kebaikan. Wa yazidu bihi fil hasanat, Allah tambah kebaikan. Sahabat bila dengar, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, kami nak tahu. Maka Nabi menyebut 3 perkara. Dan kalau tuan-tuan muslimat tengok 3 benda ni, dia adalah benda yang susah, payah nak buat. Tapi kalau boleh buat, yukaffirullahu bihil khataya wa yazidu bihil hasan. Kalau boleh buat, Allah padam habis dosa salah silap kita, dan Allah tambah, ada kalimah zid, tambahan, ziyadah, Allah tambah untuk kita al-hasanat, kebaikan. Apa dia 3 benda ni? Susah rupanya. Nabi sebut yang pertama, isbaghul wudu'i indal makarih. Engkau menyempurnakan wudu engkau dalam suasana engkau tak berapa selesa. Tengok Nabi sebut, Nabi kata isbaghul wudu, engkau sempurnakan wudu indal makarih. Ada kalimah makarih, makarih, karhun, makruh. Ma makna makruh? Dibenci. Solat buat perbuatan makruh, solat kita sah, tapi boleh jadi Allah tak sukalah makruh, banyak bergerak menggaru-garu tak pasal-pasal. Solat sah, tapi Allah tak berapa minat lah makruh. Tak tengok tempat sujud, tengok cicak bergaduh. Selagi tak kalih dada daripada kiblat, sah lah solat. Cuma makruh lah hampir tengok cicak bergaduh, buat tak ada kerja. Makruh makna tak suka, benci. Tengok Nabi kata, engkau menyempurnakan wuduk engkau indal makarih, waktu engkau ambil wuduk tu
engkau berada dalam suasana yang kau tak suka. Muslimin muslimat, sebelum kita tengok apa maksud Rasulullah, pertama kena faham, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat nombor 6 Suratul Maidah. Ayat apa tu? Dalil nak solat kena ada wuduk. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, bila kamu nak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Faghsilu, kalau pergi tanah Arab, jalan nak pergi Masjidil Haram ke Masjid Nabawi ke, kita tengok ada kedai banyak. Salah satu kedai dia tulis maghsilah, mim ghin sin lam ta marbutah, maghsilah, kedai dobi lah. Ghusal mandi, maghsilah kedai dobi. Allah kata faghsilu, makna basuh. Basuhlah wajahmu. Tak payah hurailah, sempadan. Tu belajarlah fiqh. Tak apalah hurai nak fiqh, makna fahamlah di sudut ilmu fiqh kena belajar di mana sempadan wajah yang mesti air sampai. Kemudian basuhlah wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tanganmu sehingga siku. Boleh tak lebih sikit daripada siku? Boleh, tak ada salah. Sampai siku pun okey, lebih pun lagi okey, tak ada masalah. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu, massa makna sapu, sentuh. Massa sentuh, wamsahu sapu. Kepala bukan basuh, sapu. Nya faham? Bukan sapu rambut, tapi qasat sapu kepala. Kalau qasat sapu rambut, orang botak tak payah semayang, rambut tak ada. Oh, lega banyak. Agak-agak nak tumbuh botak, agak-agak nak tumbuh botak, tak payah semayang. Sebab dok qasat sapu rambut, dah sapu kepala. Wamsa'u biru'usikum, rais ketua, kepala, jamak dia ru'us, kepala-kepala kamu. Sapulah. Oleh kerana rambut duduk di atas kepala, rambut itulah yang basah. Sekurang-kurang 3 helai rambut dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dah rambut duduk atas tu, dialah basah. Tapi qasat kita ialah menyapu kepala. Dan basuhlah kedua kakimu sehingga buku lali. Atas sikit pada buku lali, okey. Yang penting wuduk ni apa? Meratakan air. Tolong mengaji fiqh. Wuduk tak perlu air banyak. 1 botol mineral ni boleh wuduk dah. Tuan-tuan tahu tak air wuduk Rasulullah? Air wuduk Rasulullah, kajian ulama buat, air wuduk Nabi hanyalah sebanyak 750 mililiter. Tuan-tuan beli air mineral dekat kedai yang besar, botol besar 1,5 liter kan, yang besar spritzer ke apa ke, yang besar tu 1.5 liter, makna 1,500 mililiter, sama dengan 1.5 liter. Baik, ulama buat kajian, air wuduk Nabi
hanyalah 750 mililiter, maknanya separuh botol mineral, separuh daripada kita beli tu, itulah air wuduk Nabi. Kita bukan tak boleh buat, boleh saja gatai. Pi Kuala Lumpur, perhimpunan macam-macam kita pergi dulu kan, undang-undang lah apalah, pi Kuala Lumpur. Awak boleh wuduk sebotol mineral? Lepas sebotol mineral elok. Kenapa? Sebab wuduk prinsip dia meratakan air, bukan membanyakkan air. Kena faham? Dan Nabi bila dia basuh anggota wuduk dia, ada kala Nabi basuh marratan, sekali. Buka hadis Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar, buka kitab hadis bab Nabi berwuduk. Ada kala Nabi basuh marratan, sekali je, tapi rata, tampung sikit tolak. Ada kala Nabi berwuduk marrataini, 2 kali basuh, 2 kali. Dan ada kala Nabi berwuduk salasata marrat, 3 kali. Tak ada lagi hadis arba'atan marrat, khamsatan marrat, sittatan marrat. Tak ada lagi Nabi basuh 4, 5, 6. Tak ada. Nabi pernah basuh sekali, Nabi pernah basuh 2, dan Nabi pernah basuh 3. Terpulang kat kita. Yang penting rata air, rata kuku-kuku kita air sampai. Tu yang penting, rata, bukan membanyakkan air. Wuduk, solat ya wuduk. Kecuali adalah pandangan Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ni hebat, pengarang kitab tafsir Jami'ul Ahkam. Allah, dia ini hebat. Jami'ul Quran, kitab dia, kitab tafsir yang hebat. Pandangan dia dihormati oleh para ulama. Ulama hormat pandangan dia. Di sudut praktikal dalam mazhab Syafi'i kita tak buat. Apa dia? Imam At-Tabari kata solat jenazah tak perlu wuduk. Itu pandangan dia, dihormati. Sebab kata dia solat jenazah ni doa. Tu pandangan dia. Dia tak ada rokok, dia tak ada sujud. Ke ada orang belah ni rokok solat jenazah? Mencari pasal kan? Bila kita tanya dia, awak rokok? Dia kata kena hormat lebih pak mentua dia. Loh ya buruk, sepak pun kau baru tahu. Dah lah kalah 1-0 malam tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat, itu pandangan Imam At-Tabari. Dalam mazhab kita wuduk walau solat jenazah. Pandangan dia dihormati oleh ulama. Imam An-Nawawi otai mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi kata solat jenazah wuduk. Hormat pandangan Imam At-Tabari, itu saja. Dia kata tak payah, itu pandangan dia. Kita wuduk walau solat jenazah. Baik, balik pada hadis. Nabi kata engkau isbaghul wudu'i indal makari, engkau menyempurnakan wuduk engkau ketika engkau berada dalam suasana engkau tak suka, suasana yang kita tak selesa. Contoh, kita demam kan? Kita demam biasa, pagi-pagi nak kena bangun solat subuh, jangan duk kira sakit malas nak semayang kan? Pi hospital sakit darah tinggi, semayang tak mau, rokok 2 lori, ujung kepala bakui buah apple dengan buah limau, boleh pi jual pasal malam. Rokok tibai, turun katil ambil wuduk pemalas. Orang sedekah rimbat, rokok tak, oi rokok jangan cari pasal.
Semayang, kali ustaz darah tinggi lagi sakit kepala otak hang. Selagi hang menyawa. Perakit orang Melayu lagu ni. Tuan-tuan muslimin muslimat, katalah kita demam di rumah, subuh besok nak kena bangkit, katalah terlewat sikit 6.30 dah demam. Kita pergi ambil wuduk tu, mandi tak mampu dah, duk lap-lap badan aja sejuk. Kita pun ambil wuduk, kita sempurnakan wuduk kita. Tak ada cincai-cincai kita buat, walaupun kita dalam keadaan tak selesa. Indal makarih, waktu tu kamu tak selesa, kata Nabi, demam. Allah, duduk dalam suasana tak selesa, demam, tapi ambil wuduk betul-betul sempurna, menggigil badan, basuh kaki betul-betul, kena tumit basah elok celah-celah jari kaki, dia buat sempurna. Walaupun lepas tu dia semayang, dia duduk, dia tak larat berdiri. Nabi kata, iya. Senang ke tuan-tuan? Susah. Silap-silap tak semayang terus, ruyuk dengan wuduk-wuduk tu. Silap-silap tak semayang terus dah demam. Nabi nak wafat, Nabi kena serangan sakit demam panas. Nabi demam panas. Demam panas Nabi 2 kali orang dewasa. Kalau kita demam 100 darjah, Nabi 300 darjah panas badan. Baca hadis, tidakkah Nabi dipapah? Papah duduk. Abu Bakrin jadi imam waktu tu. Abu Bakrin tengah baru angkat takbiratul ihram. Tiba-tiba mata Abu Bakrin dengan lirikan dia nampak Nabi tengah dipapah oleh keluarga Nabi. Fudail Ibnu Abbas, Saidina Ali, papah Nabi. Ni Bani Hashim, papah Nabi. Abu Bakrin dia pandang dengan lirik mata dia, dia nampak Nabi keluar. Abu Bakrin berundur, memberi isyarat supaya Nabi menjadi imam. Tetapi Nabi memberi isyarat supaya Abu Bakrin carry on jadi imam, maka Abu Bakrin menjadi imam. Maka Nabi solat duduk. Maka datang hukum yang ulama istimbat, apakah boleh seorang imam yang mengimamkan solat dia duduk, makmum berdiri? Apakah dibenarkan? Jawabnya boleh, tetapi tidak digalakkan. Semayang sah, tetapi tidak digalakkan. Imam yang tidak sihat, kalau awak nak semayang duduk, baik awak jadi makmum. Carilah Tok Bilal yang sihat. Tok Bilal itu tak merokok, Tok Imam Ishak. Bukan sini di masjid di Zimbabwe Timur. Tok Bilal elok berdiri, Tok Imam nak gagah juga duduk jadi imam. Ya, semayang sah, tapi tak galak. Hang jadi makmum, Tok Bilal jadi imam. Berdiri lebih aula si imam. Itu hukum. Maka Nabi bagi isyarat, Abu Bakrin meneruskan tugas imam ketika Nabi hampir wafat. Papah walau sakit. Begitu. Indal makarih, awak berada dalam suasana yang tak selesa, tiba-tiba isbaghul wudu, kita sempurnakan wudu. Nabi suka, pahala besar. Atau kita berada di musim sejuk, kan, musim sejuk. Pernah sekali musim haji itu saya bawa jemaah haji, pernah rasa musim sejuk di Madinah. Allahu Rabbi, dia punya sejuk sampai ke tulang hitam. Cuaca, temperature 6 darjah Celsius. Keluar subuh tu ketaklah, ya Allah, ya Tuhan. Bercakap tu nak pergi Masjid Nabawi tu, kita keluar hotel, bercakap dengan jamaah ni, berasap mulut.
Macam Liverpool lawan Arsenal pagi besok, hafal. Tak hafal dah, jelid. Tuan-tuan muslimin muslimat, berasap mulut, punya sejuk. Dah masuk Masjid Nabawi, kalau terbatal wuduk, dia nak pergi keluar tu, nak turun tangga karan tu kan, nak pergi ambil wuduk kat bawah. Ya Allah, punya bercinta tuan-tuan, sejuk. Kita rasa benda, tapi kita gagah, kita balon juga. Sejuk-sejuk lah kita ambil wuduk. Nabi kata, indal makarih, ketika engkau berada dalam suasana engkau tak suka, engkau tak selesa, tetapi isbahul wuduk, engkau tetap menyempurnakan wuduk engkau. Yang tu cantik, Nabi cukup suka. Tak ada cincai-cincai, janji basah. Wuduk bukan janji basah. Wuduk ialah menyempurnakan, meratakan air. Sebab itu dalam hadis Nabi bersabda, cilakalah tumit-tumit yang tidak basah. Nabi ulang 3 kali, celakalah tumit-tumit yang tidak basah. Bila Nabi tengok ada segelintir sahabat ambil wuduk lebih kurang, Nabi tegur. Nabi kata, celaka tumit tak basah. Mai ambil lebih kurang, mai angkat kaki buat macam breakdance ni. Bawah tapak kaki dengan gam, dengan singgam, dengan cat. Bukan dia cek tapak kaki, main hantam aja. Wal'iyadzabillah. Bila wuduk tak lepas, semayang nak luluh ke? Semayang pun gagal, kerana wuduk tidak sah. Wal'iyadzabillah. Satu. Yang kedua, Nabi kata, wa kasratul khuta ilal masajid. Perkara kedua, kalau kamu buat, Allah hapuskan salah silapmu, Allah tambah untukmu al-hasanat, kebaikan. Apa dia? Al-thani, yang kedua, Nabi kata wa kasratul khuta ilal masajid, engkau membanyakkan langkahmu ke masjid. Tuan-tuan muslimin muslimat, ada satu puak di Madinah, nama dia Bani Salamah. Satu puak orang Madinah, nama puak dia Bani Salamah. Mereka ni berkampung. Kampung mereka di mana? Kampung mereka di Masjid Qiblatain, dekat Masjid Qiblatain yang kita ziarah tu. Jauh tu daripada Madinah ke Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Masjid turunnya ayat 144 Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat 144 juzuk 2 Al-Baqarah, turun di Masjid Qiblatain. Ayat apa tu? Ayat hukum berpindah kiblat daripada Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Setelah 18 bulan Nabi di Madinah, bersolatkan kiblat dia Masjidil Aqsa. Maka turun ayat tu, Nabi pun kalih kiblat. Bila Nabi kalih kiblat, sebelum kita tengok Bani Salamah, bila Nabi kalih kiblat, tuan-tuan tengok Allah ajar kita. Apa Allah ajar kita? Allah hantar mesej dekat kita. Apabila seorang pemimpin melakukan satu perubahan yang sebelum tu tak berlaku,
pemimpin tu buat, maka mesti riuh rendah. Mesti ada orang cakap. Tuan-tuan baca ayat pertama juzuk 2 142 Al-Baqarah. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tengok, Nabi kalih kiblat aja. Kalih kiblat ni Nabi buat sebelum tu berlaku dah. Dan yang buat ni siapa? Seorang pemimpin, iaitu Rasulullah. Bila pemimpin buat perubahan yang sebelum tu tak pernah berlaku, pemimpin buat, pasti orang akan bisik. Itu Allah ajar. Allah kata, sayaqulu sufaha, lalu berkatalah puak-puak safih. Jamak dia sufaha, mufrad dia safih. Safih ni bukan bodoh. Bodoh jahil. Jahil tukir, murakab tu lagi haru. Hitam hati, hitam muka, bibir pun hitam. Faham-fahamlah bibir hitam. Tuan-tuan, bila kata safih, safih ni jamak sufaha, maknanya kurang cerdik. Berkatalah sayaqulu sufaha, berkatalah puak-puak tak berapa cerdik itu, ma wallahum an qiblah, kenapa Muhammad alih kiblat? Siapa yang bercakap tu? Yahudi. Yahudi mana? Yahudi Madinah. Depa tahu tak Masjidil Haram tu kiblat? Tahu? Tapi depa riuh. Depa kata Nabi Muhammad tak ada pegangan, sekejap ke sana, sekejap ke sini. Depa kata Nabi Muhammad tak ada prinsip, sekejap menghadap Palestin, lepas tu kali pula menghadap Makkah. Apa ni? Allah ajar, bila pemimpin buat perubahan, dia mesti riuh. Ada je orang bercakap. Bila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi haramkan judi dan arak, nak tengok, arak kawal, judi tak mau dah, habis di Kedah. Kita tengok yang cakap. Daripada utara, selatan, timur, barat, naik langit, turun balik cakap. Ini tak adil, ini menyekat kebebasan, ini itu, ini macam-macam. Baik tu puak-puak ni mau layan macam Ustaz Derih layannya. Ustaz Derih tanya, lu punya laki judi lu suka ke? Diam terus. Mu tanya lagu tu lah, mau balas balik lah. Dan itu kaedah Islam, tuan-tuan. Ustaz Derih buat itu kaedah Rasulullah. Apabila seorang sahabat datang menggigil, hadis sahih, sahabat ni datang menggigil, jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya nak berzina, saya dah tak tahan dah. Nabi tanya dia balik. Nabi tak kata zina tu haram, Nabi tak habaq itu, walaupun zina haram Nabi tak habaq. Nabi tanya dia. Nabi kata, hang suka tak kalau mak hang yang kena zina? Nampak kaedah Ustaz Derih pakai, Rasulullah aja. Tanya balik kat pemerintah Hindu dulu kan, kata, you punya lelaki judi lu suka ke? Tu kaedah cara menjawab. Tanya balik. Nabi tanya dia, hang suka ke kalau yang kena zina tu mak kamu? Nabi tanya. Oh, tak suka ya Rasulullah. Macam tu orang lain pun tak suka, terus tak ada zina, hilang menggigil, balik rokok balik. Ustaz Derih jawab clear. Tu cara tu orang mengaji cerdik, lain cara jawab. Oh riuh, menyekat kebebasan. Lampa takkan tak tahu judi punya pukulan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi
fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat berapa? 219 Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakan wahai Muhammad, kedua-duanya dosa besar. So kita pesan kepada Yang Mak Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, jangan layan puak-puak ni, carry on. Jangan layan. Sebab itu benda biasa. Bila pemimpin buat perubahan, mesti orang riuh. Sebelum ni mana ada nak tutup-tutup kedai judi apa semua. Al-Maghnumi wal Damacai kan, Magnum 4 digit, 4 digit, macam-macam nombor boleh main. Dah sebelum ni tak ada. Dan sebelum ni Kelantan, Terengganu dah buat dah pun, awak tak riuh. Lama dah Kelantan buat, zaman arwah Tok Guni Aziz ni. Haram dah judi, tak ada dah. Elok Cina Kelantan hidup elok. Lepas tu Terengganu pula buat bela. Ni Kedah pula ikut. Apa yang jadi masalahnya? Dah lah kalah malam 3-1-0. Tak puas hati betul. Tuan-tuan, kita nak sebut inilah yang Allah ajar. So pemimpin dia jangan layan. Kalau tuan-tuan tengok ayat tu, Allah ajar, Nabi jawab. Bila Yahudi bising, apa Muhammad sat sana sat sini, sat kali sana sat kali sini, apa tak ada pendirian Islam. Tengok ayat tu 142 Al-Baqarah. Allah ajar, Nabi jawab, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan wahai Muhammad, timur dan barat Allah punya. Suka hati dia lah, dia nak kalih aku ke mana, hak dia. Hampa sibuk buat apa? Tu cara jawab. Tak usah duk panjang-panjang jawab. Tu dia, carry on. Dan tuan-tuan pun tengok dah video-video jawapan Yang Mak Berhormat Menteri Besar, steady punya. Allahu Akbar. Tu Masjid Kiblatain, turun ayat tu. Baik, puak Bani Salamah, balik pada hadis kita. Nombor 2, Nabi suka kalau boleh kita buat wa kasratul khuta ilal masajid, membanyakkan langkah ke masjid. Payah tu, susah nak buat. Tuan naik motor, alhamdulillah sampai. Tuan naik kereta, alhamdulillah sampai. Cuk subuh besok rumah katalah 4 km pada masjid, 5 suku keluar atok langkah jalan kaki pergi masjid. Saya ingat tengah jalannya dia kona balik, ni dia duk tunggu dah celah pokok. Saya pun duk Laguna tak ada pasal tuan-tuan, macam-macam jumpa dalam Laguna. Bak dia terang 5.30 saya keluar naik kereta daripada rumah saya ke Masjid Laguna 1 km naik kereta. Tak ada pasal aku nak jalan kaki. Apa nak tengok aku mati syahid tengah jalan? Yang rambut panjang lah, yang baju hitam lah, yang macam-macam orang jumpa. Yang bawa baby 2-3 pagi berjalan, perempuan bawa anak sorang-sorang dia. Ini apa cerita bro? Rumah saya depan padang. Anak-anak tengok macam-macam depan padang. Rumah saya betul-betul depan padang. Nalih sembang tempat dia dulu. Kita main tumpang. Tinggal kereta pukul 5 tok langkah. Tobat aku tak buat naik kereta. Jangan cari pasal baru 5 minit langkah duk bau wangi belakang kita. Kalau buat seokok boleh gagah lagi, tentu dah orang seokok. Susah. Bani Salamah dia peduk nun Masjid Kiblatain. Subuh katalah pukul 6, pukul 4.30 Bani Salamah atok langkah dah pergi Masjid Nabawi solat subuh. Lalu suatu hari mereka jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami nak minta izin. Nabi kata apa dia? Kami nak minta izin nak pindah duduk dekat Masjid Nabawi boleh? Mereka tanya Nabi. Sebab atok langkah tu jauh.
Hai tuan-tuan, tu subuh tak apa, dia hantam zuhur tengah hari punya panas Madinah. Sebab itu hukum solat zuhur ni kita boleh lewat dia sikit kalau cuaca panas. Zuhur lah 1-5 minit, kita pun lajak pergi pukul 4 nak tunggu sejuk. Kita tak payahlah tu dia aircon. Hampa mengaji biarlah cerdik, baca-baca hadis ni Nabi habaq kita kena ikut pukul 4 zuhur, tengok Hindustan dulu, kepala otak. Zaman Nabi tu dia rupa hangat. Masjid Nabawi lagu mana aircon, kipas apa tak ada. Maka dalam kitab fiqh bab hadis solat Nabi ada kala dia lewat zuhur, bagi dah tenang sikit baru Nabi sembahyang dengan sahabat. Bab zuhur panas, kita tak payahlah aircon, kipas, gegasi semua siap, cuma gegasi tak mai tang ni. Kita tak payahlah nak mengaji lurus sangat, kena tengoklah bi'ah suasana dia. Lalu Bani Salamah jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami nak pindah dekat Masjid Nabawi, bolehlah? Kira makna waktu Bilal azan tu kami dan mandi lagi lah, serupa orang Melayu lah. Tok Bilal azan dia baru nak mandi. Kan serupa tu lah kitanya. Dia kata dan lagi tak lagi aku start mutu sampai lah tu imam aku tahu dia baca panjang. Kena pagi tu imam inna a'taina masbuk lalu. Dia kira masbuk Lalu bila Bani Salamah minta macam tu, maka Rasulullah kata tak payah, kamu tetaplah di sana, setiap langkahmu dibayar pahala oleh Allah. Lagi hampa jauh, lagi banyak pahala. Allahu Akbar. So tak jadilah Bani Salamah pindah. Tuan-tuan, kita atok langkah elok-elok, naik motor lah, tak ada masalah. Ni cerita hadis. Atok langkah, memperbanyakkan langkah. Lagi jauh rumah, lagilah banyak pahala dia. Allahu Akbar. Yang penting solat kita berjemaah di masjid. Jangan kira solat Jumaat saja. Rangai kita Melayu dikira Jumaat je solat waktu. Tambah kita lelaki dituntut solat kita di masjid. Muslimat solat dia paling baik Nabi kata di rumah. Namun kalau muslimat tu datang masjid tak ada masalah, syarat ada perempuan wanita yang siqah yang boleh mengelakkan dia daripada fitnah. Kita ni dituntut ke masjid solat berjamaah, tapi otak kita kira solat Jumaat bergaduh tak dapat Jumaat. Lah dah buka elok tak mai juga, cabut betul. Geram betul lah. Riuh rendah nak solat Jumaat, buka-buka tak mai pun. Solat waktu lagi lah ruyuk. Leceh betul lah. Tak mau perangai lagu tu. Tu yang kedua. Dan yang terakhir Nabi kata kalau hampa boleh buat ni cukup hebat. Wantizarus solah ba'das solah. Engkau menanti satu waktu solat ke satu waktu solat yang lain. Dua makna. Pertama, habis solat zuhur contoh, kita pun balik, kita menanti nak pergi masjid untuk solat asar. Hati tu dah ada dah. Habis solat asar balik, tunggu maghrib sat lagi aku mai. Tu makna pertama. Atau makna kedua, apa yang kita buat antara dua waktu solat. Dulu sebelum Jaid membenarkan kita kuliah balik, waktu kita solat 50 orang, kuliah tak ada, dan solat pun jenuh berebut, 50 orang kena subuh, 5 suku kita sampai dah masjid tu nak buh nama 50 orang, saat lagi terlepas. Pak Gad dia kira tutup pintu lah. Dia tutup pagar lah. Ada yang saya tengok hari tu dia panjat pagar, ada seorang dia panjat. Pak Gad buat tak nampak lah, dia nombor 51 lah panjat tu.
pagar tutup, dia lompat dengan kain-kain tu terjun. Dan dia aku semayang, dia kata pagar pun tengok dia tak berapa nak lampak sangat, 51. Kalau panjat tu 2 lori, dia pun lari. Waktu kita zaman tu, bila Nabi kata wantizarus solah ba'das solah, engkau menanti satu waktu solat ke waktu solat. Kita waktu tu tak ada kuliah, lepas maghrib di masjid buat apa? Tara nak tunggu isyak, buat apa? Buat apa lagi ustaz? Duk luat balik rokok. Tunggu apa ni? Ni buat apa? Oh, baca Quran sampai isyak. Kalau boleh buat, 5 minit buka Quran, jatuh mata dengan dagu-dagu jatuh atas Quran. Lepas tu kata pandang tengok baru 7.40, garu bungkok lah. Tu nenek sokor tu. Garu bungkok, lepas tu dia cari geng dia. Dia buat kepala aku tu kan, dia buat signal tu, habis lah. Tunggu kat luar tu berapi. Dia ingat senang. Wantizarus solah ba'das solah. Lah tak apa, lepas maghrib ada kuliah, no problem. Zaman tak ada hari tu, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan tak ada kuliah. Jadi bingung habis kita zaman tu. Apa kita buat lepas maghrib? Habis tak ada, lepas maghrib start motor balik. Balik tengok televisyen. Silap sambung dengan drama minggu ini. Isyak ke 12.30. Tu jawab dia. Susah. Benda susah. Benda yang cukup susah, bukan mudah. Lepas maghrib tak ada apa nak baca Quran sampai isyak. Bukan senang tuan-tuan. Habis tak ada, dia cari tiang, dia lunjuk kaki, dia lena. Tambah ekon, dia kata sempoi. Lunjuk kaki lena, sedap-sedap orang azan, bangkit pula. Takat dia sandak kat tiang tak apa, buat dia baring, dia kali kiri, kali kanan, hampir pergi wuduk lain. Kalau tetap papan punggung tak apa, tak ada masalah, lena pi lah. Ingat liok basi, liok tak basi semua keluar pi. Tuan-tuan muslimin muslimat, senang ke nombor 3? Susah. Lah boleh sembang, ada kuliah, waktu tak ada lu nak buat apa? Tu dia Nabi kata wantizarus solah ba'das solah. Engkau menanti satu waktu semayang ke satu waktu semayang yang lain, bukan senang. Melainkan kita tak tahu nak buat apa, tak tahu ngelewang berjalan start motor, tak tahu nak pergi mana, azan patah balik. Tak apalah dia patah balik semayang, takut terus balik lah. Bukan senang tuan-tuan. 3 ni tajuk kita malam, 3 ni. Nabi kata apa buat 3 ni? Yukaffirullahu bihil khataya. Allah akan hapus salah silap hamba. Wa yazidu bihil hasanah. Dan Allah akan tambah untukmu kebaikan. Apa 3 tu? Kita ulang balik. Isbaghul wudu'i indal makarih. Engkau menyempurnakan wudu ketika suasana engkau tak selesa. Demam, musim sejuk, tak larat nak berwudu, tapi kita gagah juga, maka itu Nabi cukup suka. Benda susah. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Engkau membanyakkan langkah kakimu ke masjid. Kita naik motor, naik kereta, tak apalah, janji semayang di masjid berjemaah. Dan yang ketiga Nabi kata adalah wantizarus solah ba'dis solah. Engkau menanti satu waktu solat ke satu waktu solat, bukan mudah. Kadang-kadang kita buang masa, kita tak tahu nak buat apa, nak berzikir malah, baca Quran malah. Bukan mudah. 3 ni usaha kita kena buat. Nescaya Allah ampun dosa kita dan menambah kebaikan untuk kita. Wallahu a'lam. Baca surah An-Nur. Okey, alright. So sebelum kita solat Isyak, kita baca bersama-sama surah Al-Mulk untuk kita ambil keberkatan dan semua tahu hadis tentang surah Al-Mulk.
walaupun kita dah hafaz, di sudut hukum adalah dituntut melihat rasam tulisan. Walaupun kita hafaz Quran, tuntut kita tengok, dapat pahala melihat tulisan. Saya tahu dah tuan-tuan hafal, masya-Allah. Cuma melihat itu adalah dituntut, dapat pahala lagi melihat tulisan rasam Al-Quran.